Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, saya ucap selamat berpuasa bulan Ramadan hari kedua pada hari ini. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini mari sama-sama kita cuba-cuba belajar, cuba-cuba menghayati, mendalami, menyelami apa sebenarnya puasa bulan Ramadan. Kata hadis yang sahih, seringan-ringan puasa di bulan Ramadan itu adalah menahan lapar dan dahaga. Hadis yang sahih. Seringan-ringan puasa di bulan Ramadan itu adalah menahan lapar dan dahaga. Artinya menahan lapar dan dahaga itu puasa yang paling ringan, paling rendah, paling bawah. Pangkat mau besar, gaji mau besar, tetapi ibadah puasa Ramadan kita berebut-rebut yang kecil. Manakah yang dikatakan sebenar-benar puasa, seberat-berat puasa, seafdol-afdol puasa, sebesar-besar puasa? Yang kita buat ini yang kecil, yang rendah, yang bawah. Kalau setakat menahan lapar dan dahaga, kanak-kanak pun lagi berpuasa daripada kita. Puasa kanak-kanak masih boleh berlari, masih boleh bermain, tetapi kita orang dewasa berpuasa kebanyakannya tidur. Yang keduanya, apakah lapar dan dahaga itu menjadi ukuran Allah untuk menentukan pahala, untuk menentukan keimanan kita? Apakah dengan mengosongkan perut, menahan lapar, menahan dahaga? Apakah itu ukuran Allah? Siapa yang kosong perutnya menjadi pilihan, menjadi ukuran Allah untuk mengukur keimanannya. Apakah begitu puasa ini? Kalau sekadar menahan lapar dan dahaga, orang zaman sekarang dah ada obat, dah ada pil untuk menahan lapar. Kita telan saja pil, telan saja obat, kita boleh bertahan. Tak makan pun 1-2 hari boleh. Tambah-tambah lagi orang yang menguruskan badan, memakan pil untuk menahan lapar. Seolah-olah kita boleh menipu Allah. Kita boleh tahan lapar dahaga dengan makan obat. Seolah-olah kita menipu Allah. Yang keduanya, apakah lapar dahaga itu menjadi ukuran Allah?
Jikalau seorang itu kerjanya security, kalau bahasa Indon sapam, yang kerjanya malam, siang dia tidur, waktu siang dia tidur, daripada pukul 8 malam, daripada pukul 7 pagi dia tidur sampai pukul 7 malam. Waktu berbuka baru dia bangun, karena dia kerja malam, tidurnya siang. Semasa dia tidur, dia tidak akan merasa lapar kerana mereka tidur. Begitulah sampai 1 bulan dia berpuasa bulan Ramadan, siang tidur, malam bekerja. Bagaimana Allah nak ukur kelaparan mereka sedang mereka tidur? Tadi contoh kanak-kanak, ini contoh orang dewasa. Dia tidur kerana malam bekerja. Apakah Allah itu ukur di atas kosongnya perut? Kalau kita muntah, batal puasa. Sedangkan muntah itu lagi mengosongkan perut, membuang segala makanan dalam perut. Yang anehnya, puasa menjadi batal. Sedangkan puasa ini kita nak mengosongkan perut, menahan lapar dan dahaga. Tapi apabila kita buang sesuatu daripada perut, mengosongkan perut, malah sebaliknya membatalkan puasa. Jadi apa sebetulnya puasa ini? Kita kebanyakannya menahan lapar dahaga, tahan daripada makan nasi, tahan daripada minum air. Itu sahaja yang kita tahu. Saya pun begitu juga. Yang kita tahu, tak boleh makan, tak boleh minum. Itulah dikatakan puasa. Sedangkan terang-terangan hadis yang jelas, hadis yang sahih mengatakan menahan lapar dahaga itu puasa yang paling ringan, paling rendah. Jadi mana puasa yang berat, yang besar, yang afdal? Pangkat nak besar, duit nak besar, rumah nak besar, tapi puasa kita pilih yang kecil, yang rendah. Manakah yang dikatakan sebesar-besar puasa? Jadi pada hari ini fahamlah kita menahan lapar dan dahaga dengan mengosongkan perut tidak menjadi ukuran Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi ukuran bagi Allah. Jadi apa yang menjadi ukuran Allah? Apakah kita semua tahu? Kebanyakannya tak tahu, termasuk saya pun tak tahu. Kita tahunya tak boleh makan, tak boleh minum. Habislah mukadimah. Itu sekadar mukadimah. Muslim-muslimat, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah. Saya berseru kepada semua pendengar ibu di masa kalian. Jikalau kita nak berpuasa, harus ataupun wajib kita terlebih dahulu mengetahui akan perkara-perkara yang membatalkan puasa.
Ingat pesan saya yang tidak seberapa ilmu ini. Saya yang kurang ilmu ini menasihati orang yang banyak ilmu. Kalau nak berpuasa, belajar dulu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini wajib. Kita berpuasa, kita tak tahu pun apa perkara yang membatalkan puasa, tetapi kita puasa. Kita nak mengenal warna putih. Semua orang nak kenal warna putih. Katanya putih itu suci lah, murni lah, bersih lah. Tetapi jikalau kita tidak mengenal warnanya hitam terlebih dahulu, bagaimana nak mengenal warna putih? Warna putih ya putih lah, memang putih pun. Tapi bagaimana nak menentukan dianya putih? Untuk menentukan warna itu warna putih, kita terlebih dahulu hendaklah mengenal warnanya hitam. Setelah kita mengenal warnanya hitam, baru jelas kita itu dikatakan tahu warnanya putih. Begitu juga puasa. Jikalau kita nak berpuasa, wajib kita belajar dulu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik. Muslim-muslimat, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita tinggal dulu bab puasa dan bab membatalkan puasa. Mari kita belajar daripada akar umbi, asal datangnya puasa. Baru kita faham selanjutnya. Kita belajar yang asal, yang asas, yang pertama, yang permulaan, yang nombor satu dulu, untuk memahami nombor-nombor yang kemudian. Ini tidak terus-terus kita puasa, sedangkan kita tak tahu asal mulanya puasa. Baik, pada pagi ini, muslim-muslimat, para pendengar, para penonton YouTube yang dirahmati Allah sekalian, untuk menentukan puasa, terutamanya di Malaysia, ditentukan oleh majlis raja-raja yang menyimpan mohon besar. Raja-raja yang menyimpan mohon besar yang boleh menentukan ru'yah, yang menentukan kaedah. Jadi berebut-rebutlah kita mencari bukit, mencari bangunan yang tinggi untuk melihat anak bulan. Muslim-muslimat, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dengar baik-baik apa yang saya nak cerita ini. Catat, ingat, faham. Sebelum kita berpuasa, kita kena ambil tahu dulu perkara-perkara sebegini. Apa maksud yang tersirat di sebalik melihat anak bulan? Apa kena mengenanya dengan anak bulan? Tak cukup lagikah dengan hari dengan kalender? Kalender Cina pun tak pernah lari daripada ru'yah majlis raja-raja.
Kalau kalender Cina tu mengatakan puasa 27, kebiasaannya tetap 27. Itu kalender Cina. Boleh menentukan. Apalagi dengan mohon-mohon besar yang dipegang oleh raja-raja. Kenapa nak menentukan bintang? Kenapa nak menentukan ilmu falak untuk berpuasa? Mesti ada sesuatu yang tersirat di sebalik yang tersurat. Baik, dengan baik-baik untuk menentukan puasa, kita dikehendaki melihat anak bulan. Apabila terbitnya anak bulan, maka diisytiharkanlah esoknya berpuasa. Begitu juga hari raya, ditentukan juga oleh anak bulan. Bila anak bulan itu tenggelam, maka diisytiharkan besok hari raya dan haram berpuasa. Lalu kita mengambil pendekatan suluhan ilmu makrifat. Apa sebetulnya anak bulan? Apa kena-mengenanya puasa dengan bulan bintang? Kalau tidak ada bulan bintang, apakah tak perlu puasa? Orang yang duduk di kutub utara, kutub selatan itu 6 bulan siang, 6 bulan malam, nak tengok bintang macam mana? Sibuk kita pilih bukit sana, bukit sini. Tak cukup ke satu bukit sehingga ke seluruh negeri, seluruh bukit menentukannya? Lain negeri, lainkah bulan bintangnya sehingga seluruh negeri melihat anak bulan? Satu negeri pun 5-6 tempat tengok anak bulan. Apa sebetulnya anak bulan ini? Muslim-muslimat, para pendengar, para penonton yang beriman sekalian, mari kita lihat resuluhan kacamata ilmu makrifat. Apa itu yang dikatakan anak bulan? Saya mengambil contoh ini. Ada 2 piring, satu piring besar, satu piring kecil. Ini contoh piring. Satu piring besar, satu piring kecil. Ini untuk menentukan puasa, kita kena melihat anak bulan. Macam mana? Ya, mula-mulanya sebegini. Ini anak bulan terlindung dalam ibu bulan. Tak nampak anak bulan. Lalu anak bulan pun kelihatan sedikit seperti bulan sabit. Itu. Dia kelihatan sekejap je, sedikit je, seperti bulan sabit. Seperti bulan sabit, sikit. Apabila kelihatannya anak bulan ini keluar sikit, maka diisytiharkanlah keesokan harinya bermulanya puasa. Apa hikmah di sebalik anak bulan? Kalau mengikut suluhan ilmu hakikat makrifat, ananda yang dikasihi sekalian, para pendengar, para penonton, jangan letak anak bulan itu di atas langit. Jangan lihat bulan bintang yang di atas langit. Tak ada kena mengenanya dengan bulan bintang di atas langit. Kalau mengikut suluhan ilmu hakikat makrifat.
Kalau bulan bintang tak wujud pun, puasa tetap berlaku. Sebagaimana kita duduk di kutub utara, kutub selatan yang tidak ada bulan bintang pun, tapi puasa tetap berlaku. Bulan bintang di atas langit hanya kiasan. Hanya kiasan. Mana bulan bintang yang sebetulnya, yang tidak kiasan? Cerita itu dah betul sebagai petunjuk, petunjuk jalan, petunjuk kefahaman, petunjuk iktikad kita. Tetapi janganlah letak anak bulan di atas langit. Letaklah anak bulan itu apa? Quran mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Letak di mana? Letak di wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tak tilik kepada diri kamu sendiri? Nah, di sini perbezaannya antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Ilmu syariat, puasa diletak di atas langit, di atas bulan bintang yang di atas langit. Adapun puasa, pengertian puasa mengikut hakikat, letaknya pada diri kamu sendiri. Itu yang dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa yang kamu tak lihat pada dirimu? Rahsia Allah itu bukan letak di atas bulan bintang. Itu kiasan sahaja. Kalau tak ada bulan bintang, apakah kamu tak perlu puasa? Ini fahaman syariat itu berbeza. Isi dengan kulit itu berbeza. Lalu kita berebut-rebutlah. Cari gunung, cari bukit, cari rumah bangunan tinggi, melihat anak bulan. Tahu-tahunya anak bulan itu, orang yang menengok bulan itu ya anak bulan. Kita inilah anak bulan. Itu dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Belajar ilmu hakikat ni, letak sesuatu pada atas diri kita, baru kita jumpa. Ini duk asyik melihat, mencari yang jauh. Yang jauh bila nak sampai? Cuba cari yang dekat ni. Cuba cari yang dekat, tengok yang dekat, tilik yang dekat, pandang yang dekat, lihat yang dekat, barulah jumpa. Apa? Ini, mari kita ambil pengertian fiqh tadi, membawa kepada pengertian hakikat. Fiqh pun berguna, mustahak, penting. Syariat itu mustahak, penting, wajib kita tempuh syariat dulu, baru boleh sampai kepada hakikat makrifat. Barang siapa tidak menempuh ilmu syariat, ilmu fiqh, wajib tidak akan sampai ke tahap fahaman ilmu hakikat dan makrifat. Kita tak boleh nak meninggalkan jalan. Ilmu syariat itu jalan. Nak sampai Kota Baru ke Kuala Lumpur, kena ikut jalan. Kalau tak ikut jalan, mana ke sampai? Jadi, syariat dan fiqh itu jalan. Penuntun jalan. Petunjuk jalan. Jadi kalau kita meninggalkan petunjuk arah, pasti kita sesat. Tak akan jumpa Kuala Lumpur. Jadi kita mengambil ilmu fiqh, bawa kepada ilmu hakikat. Ini muslim-muslimat, ibu bulan. Ibu bulan ini kita duduklah di atas Allah Subhanahu wa taala. Dialah ibu. Dialah yang paling besar. Jadi ini bukan kata kita samakan Allah dengan piring. Bukan sebegitu. Cuma nak mempermudahkan faham. Ini Allah Subhanahu wa taala, ini kita. Begitu cara kita belajar. Ini anak bulan, ini kita. Ibu bulan ini Allah.
Ini ibu bulan ni maksudnya Allah. Anak bulan ni kita lah. Baik, sekarang ni kita berada dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Belum terzahir lagi kita. Allah segala-galanya. Tak ada wujud lagi makhluk, tak ada wujud lagi diri. Lalu Allah takdirkan diri ni terlihat. Kita terlihat akan keberadaan diri. Ya, macam bulan sabit katanya, sikit saja. Ya, terlihat keberadaan diri. Dulu kita tak sedar akan diri kita. Kita ingat kitalah yang berusaha. Kita ingat kitalah yang beribadah. Kitalah yang beramal. Kitalah yang alim. Kitalah yang pandai. Kita mengaku kita. Tetapi setelah kita sedar akan keberadaan diri kita ni, asalnya tidak ada. Ya, asalnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Lalu Allah cipta kita. Adakan kita. Ini orang mengenal diri. Ini bagi orang mengenal diri ni. Jadi orang yang mengenal diri telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan keluar secara perlahan-lahan. Sudah ada dua sekarang wujud. Wujud Allah, wujud diri. Diri ini ada mengandungi 4 unsur. Zat, sifat, af'al, asma'. 4 elemen, 4 unsur, 4 bahan yang menjadikan diri kita. Pertama zat, sifat, af'al, asma'. Barulah jadi kita. Itu dikatakan bulan ini anak bulan ini berputar, ya, berputar mengelilingi ibu bulan. Mengelilingi ibu bulan selama apa? Selama 4 minggu. Bukan selama 30 hari. Selama 4 minggu. Tak kisahlah puasa 28 hari kah, 31 hari kah, jadi dia 4 minggu. Jadi 4 minggu ni arti apa? 4 sifat tadilah. Zat, sifat, af'al, asma' ini mengelilingi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan daripada keluar, kita nak masuk balik. Kita nak menyerah balik diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah zat, ya. Kita serah sifat. Kita serah af'al, ya. Kita serah asma' kepada Allah. Lalu masuk ke dalam ibu bulan. Maka kita mengikut fiqhnya esok berhari raya. Haram kita berpuasa. Apabila tenggelam saja anak bulan ke dalam ibu bulan, maka diisytiharkanlah esok hari raya, berhari rayalah kita dan haram berpuasa. Jadi faham baik-baik. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita. Apabila kita terlihat keberadaan diri kita, hendaklah kita kembalikan akan 4 sifat tadi. Ini yang dikatakan bulan Ramadan itu bulan rahmat, bulan nikmat, bulan barakah. Mana yang rahmat, mana yang nikmat, mana yang barakah? Apakah nikmat itu nasi? Barakah itu kenyang? Kita ni asyik tahu makan saja. Rahmat itu nasi, air. Barakah itu kenyang, hilang dahaga. Letak pada makan saja. Jangan begitu. Bukan letak pada makan minum. Letak pada diri kita. Rahmat barakah ni diri kita. Mana yang rahmat barakah? Allah bagi kita melihat, mendengar, bertutur, bernafas, bersifat, bernyawa. Ini dia kata rahmat, nikmat, barakah. Mana nikmat, rahmat, barakah tadi? Ialah kudrat, iradat, sama', basar, kalam, ilmu, hayat. Diletak di atas kita.
Kebanyakan kita menganggap ini hak kita. Ini milik kita. Ini yang hendak kita perjelaskan. Ya. Hendak kita serah balik kepada Allah. Ini bukan hak kita, ini nikmat, rahmat, barakah ini hendaklah kita kembalikan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tenggelamlah anak bulan ke dalam ibu bulan. Setelah tenggelamnya anak bulan ke dalam ibu bulan, maka berhari rayalah kita. Sehingga haram kita berpuasa. Kalau kita berpuasa pada hari raya, apa salahnya? Bagi mengislamikan kita lebih Islam lagi. Tetapi hukum dia haram. Kenapa jadi begitu? Itu kita bincang kemudian. Ini asasnya. Jadi maksud bulan bintang ilmu falak itu tujunya pada diri kita. Letaknya pada diri kita. Ini anak bulan. Ini diri kita. Hendaklah kita serah balik diri kita kepada Allah. Hendaklah kita serah balik diri kita kepada Allah. 4 sifat tadi. 4 minggu tadi. Yang maksud 4 minggu itu zat, sifat, af'al, asma. 4 sifat ini hendaklah kita tenggelamkan balik ke dalam ibu bulan. Hendaklah kita berserah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada fitrah kita yang asal. Asal kita, fitrah kita tidak ada. Baliklah, kembalilah kita kepada tidak ada. Ini yang dikatakan bulan Ramadan ini dikatakan untuk hari raya Aidil Fitri. Bulan Ramadan ini untuk hari raya Aidil Fitri. Apa itu Aidil Fitri? Fitri ini fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah artinya balik kepada semula jadi. Balik kepada semula jadi. Hari raya fitrah. Hari raya semula jadi. Kita asalnya tidak ada. Kita asalnya tidak ada. Diadakan Allah. Dijadikan Allah. Diciptakan Allah. Tetapi hendaklah kita balik kepada asal kita. Fitrah kita. Fitrah kita tidak ada. Maka kita kembali semula diri kita kepada ampunya. Ini dikatakan balik kepada fitrah asal. Balik kepada semula jadi kita. Jadi muslim-muslimat, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, pertama kalau kita nak berpuasa, kena faham dulu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dengan memahami perkara yang membatalkan puasa, itulah yang menjadikan kita faham apa itu puasa sebenarnya. Yang keduanya, sebelum kita berpuasa, kita kena terlebih dahulu tahu punca datangnya bulan puasa. Asasnya iaitu anak bulan dengan ibu bulan. Terbitnya anak bulan, maka kita harus berpuasa. Puasa ni arti apa? Menyerah balik nikmat, rahmat, barakah Allah kita yang diberi Allah kepada Allah kembali. Ini rahmat, apabila kita nampak rahmat, nikmat, barakah, ni dah nampak dah, ni lah yang kata nikmat, rahmat, barakah. Mana? Melihatnya, mendengarnya, bertuturnya, ya, bernafasnya, berdegupnya jantung. Ini rahmat barakah yang Allah bagi kepada kita, yang kita pakai setiap hari, yang kita guna saban hari. Ini yang rahmat, nikmat, barakah. Bukan rahmat, nikmat, barakah duduk di atas makanan, bukan duduk di atas minuman. Sudah-sudahlah anak, sudah-sudahlah tuan-tuan. Sudah-sudahlah. Berapa lama kita nak duduk di dalam ilmu fiqh, dalam ilmu syariat? Berapa lama? Ilmu kita ni ada 4 tingkatan, 4 darjah, 4 makam, 4 peringkat.
Duk asyik peringkat bulan bintang di atas langit. Bila yang kita nak duduk atas kita? Yang masuk syurga neraka yang dipersoalkan Allah itu kita. Bukan persoal bulan bintang. Dia punya pasal lah. Nak timbulkan, nak tenggelamkan. Apa kena mengenanya? Tetapi nak menjadikan asas, nak menjadikan jalan cerita. Jikalau tidak ada jalan, mana kemungkinan kita sampai ke Kuala Lumpur. Jadi ilmu fiqh dan ilmu syariah pun kena pakai, jangan tinggal. Tetapi jangan duduk di situ. Kita nak masuk rumah melalui pintu. Tapi persoalannya kebanyakan orang tidur, beranak, makan, minum di depan pintu. Ilmu syariat ini pintu. Ilmu fiqh ini pintu. Nak masuk rumah wajib kena melalui pintu. Bukannya tebuk atap, tebuk bumbung. Itu perompak. Kita jangan tinggalkan ilmu syariat. Ilmu fiqh tak boleh tinggal. Tetapi jangan duduk di situ. Kita nak masuk rumah kena melalui pintu. Tapi bukan suruh bini beranak, makan, minum, tidur, bangun di depan pintu. Kita kena masuk ke dalam. Ada 6 anak kunci. Ini kita buka satu saja anak kunci. Tidurlah berbini beranak, berumah tangga di depan pintu. Apa yang kamu dapat? Jadi keluarkanlah bulan bintang di atas langit, duduklah bulan bintang itu di atas diri kita. Inilah yang dikata nikmat, rahmat, barakah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita katanya dipinjamlah, diberilah. Setiap hari kita guna, kita pakai. Tetapi ingat, bukan harta mak bapak kita untuk kita pakai mengaku yang kita punya. Bukan mak bapak kita punya tahu. Ini Allah yang punya. Bukan mak bapak kita, Allah yang punya. Jadi kita kena kembalikan diri kita kepada Allah. Kepada sedia mula, sedia asal, sedia kala. Fitrah semula jadi kita. Tenggelam balik ke dalam Allah. Serah balik Allah pada Allah. Ini dia katakan datang kosong balik kosong. Bukan kosong perut. Inilah, ini pelajaran pertama. Asasnya menjadikan bulan Ramadan ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat pada diri kita ini. Hendaklah kita kembalikan balik diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memang hak dia. Memang hak dia, kena kembali kepada dia lah. Cantik aku, lawa aku, gagah aku, kaya aku, ilmu aku, akulah ustaz, akulah guru, akulah berilmu. Tak tahu yang ilmu tu orang punya, Allah punya. Cantik Allah punya, kaya Allah punya, boleh bertutur Allah punya, boleh mendengar Allah punya, boleh melihat Allah yang punya. Jadi tenggelamkanlah anak bulan ke dalam ibu bulan. Tenggelamkanlah, karamkanlah dirimu ke dalam wajhullah. Barulah dikatakan mana kamu hadap mukamu, di situ wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemana kamu hadapkan mukamu, di situlah wajah Allah. Wajah Allah bukan letak di dinding. Bukan lihat gajah nampak Allah. Lihat gajah nampak gajah lah. Apa pula Allah tu, apa pula gajah tu Allah? Mana Allah ada ekor? Mana Allah ada belalai? Mana mungkin kita lihat gajah nampak Allah? Tetapi Quran mengatakan mana kamu hadap mukamu, di situ wajah Allah. Takkan lihat isteri nampak Allah. Takkan lihat televisyen nampak Allah. Lihat televisyen nampak perlawanan bola lah. Tapi mana nak duduk ayat Quran tadi? Itu makanya tuan-tuan ni baca saja tahu. Fahamnya tidak. Faham terjemah. Orang letak
Quran yang kita baca, yang kita faham tu di mana? Quran dah betul dah. Mana kamu hadap mukamu di situ aja Allah. Tiba-tiba lihat gajah. Apakah gajah tu Allah? Allah tak ada kaki. Jadi salahkah Quran? Quran tak salah. Yang salahnya kamu. Yang salahnya kita. Jadi tak apalah, itu kita tinggalkan. Kita sambung balik perkara asas permulaan menentukan Ramadan. Jadi fahamlah kita pada hari ini, muslim muslimat, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga puasa kita pada tahun ini puasa yang dirahmati, yang diberkati Allah. Jangan puasa sebagaimana kanak-kanak. Baik. Cukuplah pengenalan asas permulaan puasa. Saya minta sangat-sangat di atas ilmu yang bodoh ini, menasihati ilmu orang yang cerdik pandai, dan menasihati diri kita sendiri. Nak berpuasa, kena belajar perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa? Yang kedua, tajuknya sepatutnya kita sambung ke bahagian kedua, namun saya ceritalah sedikit perkara membatalkan puasa. Ini